Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam kitabul jihad, kitab yang menyebut hadis-hadis tentang jihad fi sabilillah. Sambungan perbincangan kita pada siri ini iaitulah hadis yang ke-1332. 1332. Wa an Abi Hammad wa yuqalu Abu Su'ad. Abu Hammad atau Abu Su'ad. Wa yuqalu Abu Asad. Wa yuqalu Abu Amir. Wa yuqalu Abu Amrun. Wa yuqalu Abul Aswad. Ini gelar dia belakang. Wa yuqalu Abu Absin. Nama dianya Uqbah bin Amir Al-Juhani. Cuma gelar bapak tu banyak. Boleh jadi anak dia ramai. Dengan isteri ni, anak yang pertama Hamad jadi Abu Hamad. Wallahu a'lam, ana tak tahqiq cerita ni, tapi ihtimalat tu mungkin. Orang Arab ni biasalah, Allah Taala beri pak tu biasanya kota dia penuh. Kita orang Melayu ni banyak melakukan pembaziran. Duk main pak ambil satu, membazir orang panggil lagi tu. Biarlah, jangan duk bicara isu. Baik. Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar yaqul wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu. Rawahu Muslim. Dari hadis ini, dari Abu itu kita dah baca tadi, Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu kata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar. Apa faedahnya cerita kepada kita sampai peringkat di mana dia dengan Nabi kita bersabda. Ini faedah dari sudut hadisiyah, nak menguatkan ingatan dia bahawa aku dengar Nabi atas mimbar. Jadi kalau orang tanya mu dengar mana, kalau dia dengar sungguh, dia boleh beritahu di mana dia dengar. Atas mimbar, waktu duduk khutbah, waktu kuliah, waktu ceramah kat mana-mana. Sebab itulah biasanya orang rakam ni dia akan tanda tarikh bila, berapa hari bulan. Barulah kita, kalau hari bulan ni tak betul, dia boleh engkau tak ada program saya di sini sekian-sekian hari bulan. Ini di antara dari sudut faedahnya ketelitian para sahabat menukilkan kepada kita maklumat yang mereka terima. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbarnya. Biasanya atas mimbar ni di masjid Madinah lah tu. Nabi kata apa? Ketika dia baca ayat Quran, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah untuk memerangi kaum kafir itu dengan segala kekuatan yang ada untuk disiapkan. Quwwah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ala innal quwwatar ramyu. Nabi kata ingatlah bahawa kekuatan itu memanah. Ar-ramyu ni bukan sekadar panah, lontaran. Nabi ulang 3 kali, ingat kekuatan itu iaitu ar-ramyu, kekuatan itu ar-ramyu. Jadi hadis ini kalau kita nak tanda bermula 1332 ni bab yang menyebut tentang ramyu, tentang lontaran. Sama ada lontaran dengan panah ataupun lain-lain. Karena itu para ulama menafsirkan hadis ini dengan mengatakan waramyu fi kulli waqtin bihasabihi. Lontaran itu tengok masa. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang lontar dengan apa? Lontar dengan panah, tombak. Mari zaman lebih mutakhir sikit sudah ada menjanik. Ada menjanik, mana ada orang panggil berdiri Maryam. Tengok. Waktu ana pergi ke Istanbul baru ni, kita masuk dalam museum, tengok peluru menjanik yang dibuat oleh Muhammad Al-Fatih. Pasal begini peluru. Pasal dia cuba nak tembak
kota yang dibina oleh Rom tu tebal. Jadi dengan menjanik peluru dia besar ni, dia bagi, barulah pecah dia punya kubu pertahanan Byzantine ataupun Konstantin. Mari zaman kita hari ni, orang tak main dah menjanik. Peluru-peluru bidah ni tak main dah. Dia main apa? Dia main dengan jet, peluru perpandu. Semua tu ramyu, semua tu alat lontaran, setiap masa itu mengikut tempat dia. Jadi betul sekali, Nabi tak kata ramyu bisiham, lontar anak panah lah. Hadis ini open, maftuh. Ar-ramyu, lontar dengan apa? Kullun zamani bihasabi, setiap masa itu mengikut kesesuaian alat teknologi, kecanggihan yang ada pada dia. Jadi kita tak boleh persempitkan. Alhamdulillah, dengan qanabil, dengan sawarikh, dengan apa saja alat-alat yang mereka ada. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Wa an Uqbah bin Amir lagi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul satuftahu alaikum ardun wa yakfikumullah fala ya'jiz ahadukum an yalhuwa bi ashumihi. Rawahu Muslim. Dari Abu Hamad lagi katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dibukakan untuk kemenangan kamu semua beberapa negeri. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi bersabda ini, Islam masih lagi sempit dalam keadaan. Tapi yakfikumullah, Allah akan mempercukupkan engkau semua, yakni Allah akan bantu kamu dalam peperangan untuk menawan negara-negara musuh. Nabi kata, maka jangan lemah seorang di antara kamu semua itu untuk bermain-main dengan anak-anak panahnya. Walaupun kita sudah menang, anak panah kena main. Hatta di zaman kita hari ini, main panah. Orang tanya, apa faedah panah-panah tu? Orang tembak dengan rasas, dengan senapang, dengan pistol, dengan apa ni, alat-alat moden hari ni. Buat apa lagi panah? Kita kena ingat, sekarang ni alat ni ada, tapi berlaku ke tidak suatu hari nanti tidak ada senjata, peluru tidak ada, jet nak naik minyak tak ada, akan berlaku. Jadi pada waktu itu orang akan balik semula ke panah, ke tombak, balik semula ke pedang, balik semula kepada alat-alat yang ada. Kerana Nabi kita tidak beri putus benda ni. Nabi kata il'abu yalhu bi asumi, main dengan anak panah kamu supaya tidak lupa kepada alat-alat yang ada hari ini. Ini adalah sebagai anjuran untuk belajar agar pandai memanah. Jadi hadis ini anjur kepada kita, suruh kita belajar memanah. Hadis ini juga riwayat oleh Imam Muslim. Wa anhu annahu qala sallallahu alaihi wasallam, man 'ullima ar-ram thumma tarakahu falaysa minna aw faqad asa. Rawahu Muslim. Dari Abu Hamad lagi katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang telah diajar memanah, dia pandai ada manah, pandai ada tembak, lalu meninggalkannya untuk terus berlatih. Lepas dia pandai, dia berhenti, tak mau, tak payah, aku dah pandai dah, tak payah berlatih, tak nak ajar orang pula ke, maka dia bukan dari golongan kita. Subhanallah. Lagu mana kita hari ni belajar apa dok ni? Pergi anak panah pun tidak. Kena beli anak panah ni main sikit. Atau faqad asa, ataupun Nabi kata orang itu telah melakukan maksiat. Sebab apa? Sebab tidak ada semangat jihad dalam jiwa dia, sehingga sampai maka alat latihan perang gini pun kita abaikan, kita cuai, tidak ambil berat dalam masalah ini. Pakat beli panah belaka main. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Wa annahu lagi, semua hadis ini daripada Abi Hamad. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allah yudkhilu bis-sahmil wahidi thalathata nafarin al-jannah. Sani'ahu yahtasibu fi san'atihi al-khaira warrami bihi wa munbilahu warmu warkabu wa antarmu ahabbu ilayya min antarkabu wa man taraka ar-ramya ba'da ma 'ullimahu raghbatan anhu fa innaha ni'matun tarakaha aw qala kafaraha. Rawahu Abu Daud.
Dari Abu Hamad lagi radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu memasukkan dengan sebab adanya sebatang busur panah 3 golongan manusia dalam syurga. Subhanallah, sebatang anak panah saja 3 manusia masuk syurga. Siapa? Iaitulah pembuatnya, orang yang buat tepuk anak panah ni, yang dalam ketika membuat anak panah tadi mengharapkan keredaan Allah. Itu syarat dia. Syarat dia kena redha Allah. Yang kedua, orang yang menggunakannya, ambil anak panah ni dia panah, orang ni yang kedua. Dan pula orang yang memberikan anak panah itu, yang tuluh holo tukar holo anak panah pun boleh masuk syurga, sebagai bantuan kepada orang yang tak berangkat mengikuti peperangan fi sabilillah. Lemparkanlah dengan panah dan naiklah kuda. Mana lontar dengan panah, naiklah kuda. Tetapi jikalau engkau semua pandai melemparkannya, melontar dengan panah, maka hal itu lebih baik, lebih saya sukai daripada engkau naik kuda. Sebab apa? Sebab orang yang panah, semua orang boleh mana. Naik kuda, bukan semua ada kuda. Tengok dalam peperangan Badar, berapa ekor kuda yang ikut serta dalam peperangan? Berapa ekor unta saja yang ada? Nabi pun bergila-gila naik unta. Kadang-kadang peperangan dalam Islam cukup kawat, tak cukup alat senjata, tak cukup kelengkapan, tak cukup kenderaan. Maka Nabi beri galakan, biarlah kamu berjalan tak apa, tapi panah ada. Sesiapa yang meninggalkan lontaran dengan panah setelah diajarinya kerana ia tidak suka lagi kepadanya, kalau tinggal tu kerana tak ada keperluan lain, tak suka dah aku main panah, tak payah, maka sungguhnya itu adalah satu kenikmatan yang ditinggalkannya, ataupun orang itu menutupi kenikmatan yang telah diberikan kepadanya. Kufur, maknanya kufur nikmat, bukan kufur dengan Allah. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmizi. Sebahagian ulama mengatakan hadis sanadnya dhaif, sanad dia dhaif. An Salamah bin Al-Aqwa qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nafarin yantadiluna faqala urmu bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan, rawahul Bukhari. Salamah bin Al-Aqwa cerita kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui satu kelompok orang yang berlomba untuk memanah. Nabi tengok yang tadilun, dia ada orang duk main buat pertandingan memanah. Nabi kata apa? Lalu Nabi bersabda, irmu bani Ismail, pandaikanlah diri kamu untuk melontar dengan panah, wahai keturunan anak-anak Ismail, yakni anak Nabi Ismail. Fa inna abakum kana ramiyan, sebab bapa kamu Nabi Ismail seorang yang pandai memanah. Hadis ini dalam Bukhari. Cerita Nabi Ismail kita dah cerita panjang dulu. Dia ni kerja dia waktu di Mekah memburu haiwan di luar tanah haram Mekah lah. Karena itu waktu Nabi Ibrahim datang ke Mekah, dia pergi ziarah menantu dia. Ingat tak? Kali pertama dia mari ziarah, si budak perempuan ni tak apa cerdik, tengok orang tua mari tak hormat, tak hormat, tidak menghormati orang, bahkan mencerita suami pula. Kerja apa suami kamu? Kerja dia tangkap haiwan, buru haiwan. Habis macam mana keadaan? Susah. Buruk suami sendiri di hadapan orang yang tidak dikenali. Maka kata di Nabi Ibrahim, bila balik suami kamu cakap dengan dia, tukar daun pintu ni, tak sesuai. Mari kali yang kedua, Ismail tak ada juga di rumah, pergi memburu. Jadi Nabi kata, inna abakum kana ramyan, bapa kamu ni seorang pemanah. Nabi Ismail alaihissalam pemanah. Cerita dia panjang lah, tengok dalam siri yang lepas. Wa an Amr bin Abasah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man rama bisahmin fi sabilillah fahuwa lahu idlu muharraratin, rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih.
Dari Amr bin Abasah katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melontar panah dengan sebatang anak panah dalam peperangan fi sabilillah, rama bisahmin saja, maka baginya adalah pahala yang sama dengan memerdekakan seorang hamba saya. Allahu akbar. Hamba saya ni bukan kecil, harga dia mahal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tirmizi. Ini berapa hadis kita baca ni? Daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hadis. Imam Nawawi rahimahullah kumpulkan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang bab pemanah, nak menunjukkan kepada kepentingan jihad itu mesti dengan quwwah, dengan alat senjata. Tapi hari ini umat Islam ada bahan untuk senjata, tapi senjata tidak ada. Bahan ada, besi mari negara orang Islam, minyak mari negara orang Islam, tapi yang buat senjata orang bukan Islam, yang guna senjata orang bukan Islam. Kita menjadi pengemis kepada negara-negara yang bukan Islam. Karena itulah kita tengok hari ini cukup dahsyat apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di negara-negara umat Islam yang ditindas hari ini. Semuanya kesan daripada kita lupa kepada barang kita sendiri. Subhanallah. Bahkan kalau ada usaha untuk nak balik semula kepada quwwah, kepada kekuatan umat Islam ini, mereka akan dikeji, akan dilabel dengan teroris, akan dikata dengan macam-macam. Pihak PBB, UN akan ambil tindakan macam-macam dah. Tapi kalau puak-puak HKP itu ganyak orang Islam, tak ada apa ya, tak ada dasar peri kemanusiaan, mempertahankan hak, boleh berlaku hak dia. Sampai kita lemah lagi, itulah keadaannya. Habislah kita dalam bab Ar-Ramyu, kita pergi pula kepada bab yang lain masih lagi dalam kitab jihad. Wa an Abi Yahya Khuraim bin Fatik radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa nafaqatan fi sabilillah kutiba lahu 700 dha'fin, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Maknanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menafkahkan suatu nafkah, dia beri derma untuk peperangan fi sabilillah, bagi unta ke, bagi kuda, bagi apa dia alat-alat peperangan, maka tercatatlah untuknya pahala sebanyak 700 kali ganda. Hadis riwayat Tirmizi, katanya hadisun hasan. Hari ini hasan hasan. Hari ini kita nak pergi perang tak dapat. Bukan cakap tak dapat, nak pergi perang tu kena tangkap dah. Tapi saudara-saudara kita di bumi Palestin, di bumi Syria khususnya hari ini, dalam di mantikah Qusair, yang disekat bantuan, yang dikepung oleh puak-puak tentera Nusairi yang kafir itu, yang dibantu oleh puak-puak Hizbus Syaitan, sangat perlu pada bantuan. Jadi apa kata kita hantar mari bantuan keuangan kita untuk mereka gunakan dalam peperangan, sama dengan hadis yang kita ada ni. Jangan duk belajar saja. Kalau kita tak kaitkan dengan benda yang berlaku di sahatul alam hari ini, kita belajar bab jihad ni, belajar saja, belajar ilmu dalam muzium orang panggil. Bila ada jihad, mana ada kerajaan yang berani mengisytiharkan jihad fisabilillah seperti zaman khilafah dulu? Tidak, tak ada. Kalau ada, dituduh kena teruk. Maka peperangan yang ada ini, para ulama muslimin seluruh dunia mengatakan mereka adalah mujahidin, orang yang mempertahankan akidah mereka dan kampung halaman mereka. Maka kita beri bantuan. Dalam hadis ni kata kutiba lahu 700 dha'fin, diberi kepadanya 700 kali ganda. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah dalam bab nafkah, kita pindah pula kepada bab puasa. Ma min 'abdin yasumu sauman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifan, muttafaqun alaih. Dengar cerita ni dari Abu Sa'id, kata
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang hamba tu kita lah, jangan duk cari hamba abdi tu, yang berpuasa sehari fi sabilillah. Puasa sehari fi sabilillah, melainkan Allah jauhkan dirinya dengan sebab puasa sehari tadi sejauh perjalanan 70 tahun daripada api neraka. Hak ni yang kita rasa berat ni. Berat ke tidak? Berat. Nak puasa tu macam-macam alasan ada. Allah nak banyak nak puasa hari ni, terlupa sahur semalam, tak puasa. Ingat nak puasa hari ni, ada orang kenduri pula, tak puasa. Saya memang nak puasa tapi doktor suruh makan ubat, tak puasa juga. Puasalah, tak makan ubat, biarnya mati tengah puasa tu, mati syahid ni. Nabi apa kata ni? Sab'ina kharifan, puasa satu hari fi sabilillah. Fi sabilillah ini ditafsirkan oleh para ulama, katanya fi sabilillah ai fil ghuza, dalam peperangan. Tapi kebanyakan ulama dalam syarah hadis ini mengatakan fi sabilillah ai liwajhillah, puasa ikhlas kerana Allah, bukan kerana doktor, bukan kerana lain-lain. Dia kata ada juga orang puasa kerana doktor, ada. Nak tahu aja pergi hospital, masuk hospital tengok berpuasa ditulis, tak kira lah malam berpuasa juga buat tu, dia tak kira saya malam, dipanggil puasa doktor. Satu kategori lagi puasa jenis nak kuruskan badan, itu puasa juga dia. Ini tak nak. Fi sabilillah ai liwajhillah, puasa kerana Allah. Lebih-lebih lagi sekarang ni musim panas. Siapa yang pergi Mekah sekarang ni, panasnya sedang muncak naik. Sekali tengok dia punya temperature 48, sekali tengok 50. Berasak kita. Nah, puasa tu berasak. Ana alhamdulillah selama duduk di Madinah sempat berlaku. Musim sejuk pun sempat, musim panas pun sempat. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa, dia letak puasa ni ikut syahrun qamari, ikut bulan qamariyah. Bulan qamariyah ni Ramadan, dia akan berubah mengikut syamsi, ikut tahun matahari. Sebab apa? Sebab dia berjalan. Macam kita dulu beberapa tahun lepas, kita puasa di bulan banjir, tengah hujan, sejuk. Hari ni kita puasa mencabar dalam musim panas. Tapi cabar Malaysia ni tidak seteruk cabaran di negara panas. Setengah-setengah negara kita tengok puasa mungkin sampai peringkat 18-20 jam. Di Mekah pun hampir 16 jam puasa. Ini semua ni fisabilillah. Maka apa jadi orang puasa fisabilillah ni, satu hari Allah Ta'ala jauhkan mukanya daripada api neraka 70 tahun. Allahu Akbar. Wa an Abi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sama yawman fi sabilillah ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas samai wal ard. Rawahu at-Tirmizi, rawahu at-Tirmizi wa qala hadisun hasan. Dari Abu Umamah sabdanya, siapa yang berpuasa sehari fi sabilillah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan di antara orang itu dengan neraka sebuah khandak. Khandak ni parit yang digali seperti jaraknya antara langit dengan bumi. Allah, parit kita nak sampai ke neraka tu jarak jauh dengan bumi, langit dengan bumi. La ilaha illallah, panjang sekali. Habislah kita bab kelebihan puasa fi sabilillah. InsyaAllah kita menerima pandangan ulama yang mengatakan maksud fi sabilillah sini ai liwajhillah, bukan kata tunggu dalam peperangan saja. Waktu duduk begini pun insyaAllah masuk dalam kumpulan ini. Kita pindah pula kepada tajuk lain pula, iaitulah tajuk kelebihan niat dalam peperangan. Kelebihan niat dalam peperangan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bi ghazwin mata ala syu'batin minan nifaq, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mati dan belum pernah melakukan peperangan, Allahu Akbar.
Kita pray dah, tak rajin lagi. Habis, berat ni ancaman. Juga tidak pernah tergerak hatinya untuk melakukan peperangan, jihad, iaitu tidak mempunyai keinginan sama sekali untuk berjihad fisabilillah, maka dia mati dengan menetapi satu cabang daripada cabang munafikin. Allahu Akbar. Siapa dia tak pernah berjihad dan tidak ada niat dalam jiwa dia untuk berjihad menegakkan kalimah Allah, maka orang ni mati dalam hatinya ada cabang munafikin. Wal'iyazubillah. Jadi kita kena letak dalam hati kita berniat, ya Allah, sekiranya ada kerajaan Islam yang akan melaksanakan jihad fisabilillah untuk menegakkan undang-undang Islam, menegakkan hukum Islam, maka aku akan bersama mereka. Kena letak dalam hati kita, mesti ada perasaan. Ni masalah hari ni bukan perasaan ni, perasaan nak marah ada, nak marah. Tengok orang duk jihad di Palestin, kita marah. Buat apa jihad, mati ke diri, habis dah mau menakut, duk diam lah. Tak usah duk sibuk dengan orang. Kita yang takut. Orang lain yang duduk dalam ma'rakatul jihad, mereka tak takut. Berapa banyak ayatullah, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala mereka nampak dalam peperangan. Tengok dalam isu Yahudi tembok kapal Marmara dulu, di kapal Turki yang nak bawa barang-barang bantuan kepada Gaza, Palestin. Sahabat-sahabat kita yang ada atas kapal menceritakan, dia menangis, dia cerita bahawa mayat syuhada yang ditembak oleh Yahudi itu bila dipeluk bau wangi, darah dia mengalir macam orang hidup terluka. Kita yang tak pernah tengok orang mati syahid duduk komen jauh-jauh, buat apalah, buat menyibuk kamu, duduk diam kalau penakut. Tengok ni, Nabi kata tak pernah berjuang, tak pernah berjihad dan tidak ada niat untuk berjihad, mata ala syu'batin minan nifaq. Orang ni mati dalam jiwa dia ada sifat munafiqin wal'iyazubillah. Hadis ni diriwayat oleh Imam Muslim. Wa an Jabirin qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin habasahumul uzru wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri. Rawahul Bukhari min riwayat Anas wa rawahu Muslim min riwayat Jabir wal lafzulah. Maksud dianya dari Jabir, katanya kami semua bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Ada setengah riwayat menyebut peperangan ini iaitulah dalam peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ni peperangan yang sangat jauh. Jalan lebuh raya yang ada hari ni daripada Madinah ke Tabuk iaitulah 700 km. Jalan lebuh raya. Kita bayangkan jalan ni, jalan celah bukit ni. Tambah lagi, mungkin tambah 100 km lagi. Jauh. Jadi kenapa Nabi pilih ketika peperangan ini? Sebab peperangannya jaraknya jauh, musim yang begitu gawat, makanan yang tak apa cukup, kenderaan tak apa ada. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa orang lelaki yang engkau semua tidak menempuh satu perjalanan dan tidak pula menyeberang satu lembah, melainkan orang-orang di Madinah tadi bersama dengan kamu, ai sama mendapat pahala tetapi dihalang oleh kesakitan. Bermaksud sekiranya tidak terhalang oleh sakit, pasti dia akan ikut perang. Dalam riwayat lain mereka terhalang oleh keuzuran lain, keuzuran. Dalam riwayat lain disebut melainkan mereka yang tertinggal itu bersyarikat denganmu semua dalam hal pahalanya. Jadi bila Nabi sebut macam ni, ma qata'tum wadiyan, kamu tidak turun sebuah lembah, tak naik bukit, kecuali orang di Madinah menyertai kamu dalam peperangan ini dengan pahala mereka, dengan niat mereka. Sahabat-sahabat tanya, macam mana dia duduk Madinah, kita penat lelah ni. Nabi kata habasahumul uzur, mereka tidak datang semata-mata kerana keuzuran. Hadis ini memberi kepada kita beberapa pengajaran yang cukup besar. Yang pertama, kepentingan niat dalam hidup seorang manusia. Pentingan niat dalam hidup kita. Bila kita berniat nak buat baik, tiba-tiba terhalang, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada kita
apa yang kita dah niatkan nak buat tadi. Aku nak buat benda ni, tiba-tiba terhalang, maka kita terus dapat pahala niat baik kita. Itu kelebihan. Sebaliknya kalau orang berniat tak baik, kalau dia tak buat, tak ada apa, tak dosa. Tapi niat baik dah dapat. Sama juga dengan orang yang waktu hidup dia, waktu dia sihat walafiat, waktu dia muda, cantik, lawa, comel ni, selalu pergi masjid. Pergi masjid, pergi bantu orang yang susah, pergi tempat-tempat kuliah, pergi tempat apa ni, majlis-majlis ilmu. Bila dia sakit, malaikat mari tengok, tak pergi masjid hari ni, apa nak jadi? Qarin, malaikat yang hafazah, yang duk jaga orang ni, akan beritahu, tengok rekod dia sepanjang hidup dia solat jemaah setiap waktu. Tapi sekarang ni sudah dia panggil habisul firash, orang duduk terjelepek di atas tikar, kena stroke lah, apa lagi penyakit-penyakit zaman moden ni, penyakit tu penyakit ni ada belaka, tak boleh nak pergi. Maka walaupun dia duduk di atas tikar, dia terjelepek di situ, mereka tetap mendapat pahala bersama dengan ahli-ahli masjid yang kebiasaan menjadi tempat dia beribadat. Kerana itulah para jemaah sekalian, waktu kita sihat ni duduk di masjid banyak-banyak, baca Quran, pergi bantu orang miskin, pergi bantu orang susah. Bila kita uzur nanti, kita boleh pencen. Skim pencen berlaku dalam bab pahala. Alhamdulillah. Jadi hadis ni dibahas panjang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Minhaj, syarah kepada Sahih Muslim, iaitulah kepentingan niat dalam hidup seorang manusia. Kalau kita berniat baik, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada kita apa yang kita niat. Dalam hadis yang lepas, beberapa siri yang dulu kita sudah baca, Nabi kata, siapa dia berniat, man talaba syahadata bisidqin, man talaba syahadata bisidqin, siapa menuntut nak mati syahid bisidqin, dengan niat yang betul-betul, aku nak mati syahid, ballaghahullahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi, Allah SWT akan sampaikan dia kepada darjat orang mati syahid walaupun dia mati di atas tilam di rumah dia. Berapa ramai orang-orang sahabat-sahabat yang hebat yang ikut peperangan, tak pernah miss. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ikut semua peperangan, akhirnya mati atas firash. Sayyidina Umar ghirah sangat nak mati syahid, dia berdoa, ya Allah jadikan aku ni mati syahid fi baladi rasul, mati di Madinah. Sahabat-sahabat terkejut, macam mana boleh mati syahid di Madinah, tak ada peperangan. Allah hantar mari si Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, koyak perut dia, mati syahid Sayyidina Umar di Madinah. Jadi kita hari ni, kita tak dapat benda-benda macam ni, nak pergi perang tak boleh, tapi kita letak dalam jiwa kita, aku nak mati syahid fisabilillah. Bila ada saja kes, kalau kita boleh pergi perang, kita pergi, tak boleh pergi pun niat kita ada, insya-Allah walaupun kita mati di atas firash, Allah SWT ballaghahu manazil asy-syuhada, Allah sampaikan pada dia darjat para syuhada walaupun dia mati di atas hamparan, di atas tikar di rumah dia, insya-Allah. Ini satu kepentingan yang besar. Insya-Allah kita tambah lagi dalam bab manakah kategori orang mati syahid di dalam peperangan. Kita akan sambung dalam jalsah kita yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.